Sini tengok, ada tak? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Suara okey tak ni? Dah nampak tak? Berat tak? Dah boleh. Biasa okey dah lain sih. Tak boleh kat ni. Tu lah. Kawasan kita nak check okey tak suara. Zo okey tak suara Zo? Zulfadli. Bukan Zulkifli. Kalau dah okey kita nak tukar telefon lain. Tak ada? Berat Ayah ambil Azul. Tengok, cek sini. Okey boleh. Ya dah. Sebab saat ni ada masalah lain, itu lambat sikit masuk. Pukul 7 dah ni masuk. Ada masalah lain sikit. Kata Imam Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Ahkamul haid, hukum hakam haid. Thumma syara'a fi ahkamil haid faqal, kemudian syara'a. Syara'a ni maksudnya masuk. Dia syara'a ni dipanggil fa'il syuru'. Kita antara af'al naqisah, fa'il naqis yang menjadi saudara bagi kana adalah nama dia af'alus syuru'. Kita di sana ada af'alul muqarabah, af'alul raja', af'alus syuru'. Di af'alus syuru' ada beberapa fa'il yang mana ia menjadi saudara kepada kana. Maksud saudara kepada kana adalah dia marafu' isim dan dia menasab khabar. Cuma khabar bagi fa'il syuru' ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat dia mesti khabar dia jumlah fi'liyah yang dimulakan, ataupun mesti khabar dia fa'il mudhari'. Mesti khabar dia adalah fa'il mudhari'. Dia syara'a ni dia maksud dia adalah mula. Sebab dia fa'il syuru' ni dia memberi faedah makna syuru' dan mula pada khabar. Okey, itu secara ringkaslah. Syara'a makna mula. Kemudian mulalah masuk, ia kembali kepada musannif fi ahkamil haid ay yatakallamu fi ahkamil haid. Itu muta'allaq bagi fi, khabar bagi syara'a. Begitu takdir dia. Thumma syara'a yatakallamu fi ahkamil haid. Kemudian mulalah pengarang kita masuk berbicara, berbincang berkenaan dengan hukum hakam haid. Faqal, ataf pada syara'a, maka lalu dia berkata wa yahrumu bihi ay bil haidhi, haram dengan sebab haid,
ma haruma bil janabah, setiap perkara yang haram dengan sebab janabah. Kita di sana ada janabah, yang mana berlakunya janabah kerana salah satu daripada dua perkara. Yang pertamanya keluar mani, sama ada ke dalam dengan sengaja ataupun dengan bermimpi. Yang keduanya adalah kerana berlaku persetubuhan. Jadi apabila berlaku persetubuhan atau keluar mani, maka terjadilah janabah. Apabila seorang tu berjunub, berjunub, maka di sana ada perkara-perkara yang diharamkan kepadanya. Ada 6 perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunub. Tu kita tak baca lagi tak? Betul tak? Baca tak lagi situ? Tak lagi. Ada 6 perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunub. Yang pertamanya adalah sembahyang. Yang keduanya adalah tawaf. Yang ketiganya adalah membaca Al-Quran dengan qasa' Al-Quran. Yang keempat adalah pegang Al-Quran. Yang kelima adalah bawa Al-Quran. Yang keenam berada di dalam ataupun berhenti di dalam masjid. Okey, itu 6 perkara yang dilarang kepada orang yang berjunub. Maka setiap perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunub diharamkan dengan sebab haid, sama juga dengan sebab nifas. Sebab hukum haid dengan nifas sama dalam masalah ni. Apakah ma haruma bil janabah? Bayan. Panggil min lil bayan bagi ma haruma bil janabah. Min salatin wa ghairiha, iaitu sembahyang dan selain daripada sembahyang. Kerana bendakah? Kerana apa? Haram dengan sebab haid setiap perkara yang diharamkan dengan sebab janabah. Li'annahu aghlaz, kerana sesungguhnya haid aghlaz, lebih berat berbanding dengan janabah. Dia haid dengan janabah, dia berat haid lagi. Dia berat ni sudut mana berat? Sudut melihat sudut mana? Sudut perkara yang diharamkan dengan sebab haid dia lebih banyak daripada perkara yang diharamkan dengan sebab janabah. Okay, boleh faham? Sebab tu dia kata lebih berat. Li'annahu aghlazu. Dia aghlaz adalah isim tafdhil. Manakah dalil? Manakah alasan? Manakah alasan yang mengatakan haid lebih berat daripada janabah? Wa yadullu ala annahu aghlazu minha annahu yahrum bihi ma yahrumu biha wa asya'un ukhar. Dan menunjuk, menjadi dalil ataupun menunjuk di atas bahawasanya haid aghlazu minha, lebih berat daripada janabah. Menunjuk annahu, fa'il bagi yadullu, menunjuk atas bahawasanya haid lebih berat daripada janabah. Annahu fa'il bagi yadullu, bahawasanya haid yahrumu bihi, haram dengan sebab haid, ma haruma biha, setiap perkara yang haram dengan sebabnya janabah, wa asya'un ukhar, dan beberapa perkara yang lain. Okey, jelas tak? Ini kita baca cepatlah sikit. Sebab ini tidaklah seperti perbincangan berkenaan dengan umur haid, tempoh suci. Nanti sampai bab istihadah, bab nifas, kita lambat balik. Jadi kita baca cepat sikit. Jadi dia nak khabar gini je. Dia nak khabar perkara yang diharamkan dengan sebab haid adalah sama dengan perkara yang diharamkan dengan sebab janabah, dan ada beberapa perkara yang lebih ataupun yang lebih lagi daripada apa yang diharamkan dengan sebab janabah. Okey. Katanya ahaduha, yang pertamanya adalah umurul masjidi in khafat talwithah. Melintasi di dalam masjid. Umur maksudnya lalu je, lintas je. Tanpa berhenti. Kalau berhenti, itu tidak dibolehkan. Tapi masalah lalu dalam masjid, dia berbeza dengan orang yang berjunub. Orang yang berjunub boleh tak lalu dalam masjid? Boleh. Allah Ta'ala akan berkata dalam Quran, illa abiri sabil, melainkan orang yang lalu jalan. Jadi hanya lalu jalan tidak menjadi masalah. Jadi hanya lalu jalan saja. Dia ni orang berjunub, tapi dia lalu je. Maksudnya dia melintasi saja tanpa berhenti. Masuk kat pintu ni, tubik kat pintu ni. Maka hak tu tidak menjadi masalah ketika dia berjunub. Manakala perempuan yang haid,
lalu je, melintasi dalam masjid pun tak boleh. Tapi tak boleh bukan tak boleh secara mutlak, tak boleh in khafat talwithah, jika dia bimbang mengotori masjid. Jadi bermakna kalau mafhumnya, kalau dia tidak bimbang mengotori masjid, maka ketika tu boleh dia lalu sahaja. Okey, zaman kita perempuan dia ada tuala perempuan, ada model. Jadi walaupun dia datang haid, jadi dia pakai tuala dia, jadi tak nitiklah darah. Tidak mengotorilah masjid. Okey, ketika tu boleh dia lalu di dalam masjid. Sebagai contoh orang puang ni, orang puang ni dia pergi sembahyang tarawih. Tengah-tengah sembahyang rasa warna pula rasa macam tubik sesuatu. Tubik darah dak setarang dah Maka apa yang diwajibkan kepada dia, keluar daripada masjid Dia pun keluar masuk dalam tandah. Masuk dalam tandah, ya sungguh tubik darah haid dak setarang. Kira betul dah waktul imkan, waktu yang boleh dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid kerana dia telah mengalami suci lebih daripada 15 hari dah, atau 15 hari dah mengalami suci, 15 hari ke atas. Jadi nak sembahyang lah dia, kena balik Dia pun nak pergi kat kereta, tengok kucing tinggal atas masjid. Okey, kucing tinggal atas masjid. Maka ketika tu boleh tak dia masuk dalam masjid? Boleh. Tapi dengan syarat dia tidak mengotori masjid. Dia pun buka beg pitih dia, tengok adalah model hak yang 4 bulan lepas hak yang tak celah-celah tu, dia pun ambil pakai. Pakai dia masuk dalam masjid, ataupun dia pakai, tak kira lah bukan tuala wanita pun, yang penting benda tidak bimbang akan mengotori masjid, maka boleh dia masuk. Masuk untuk ambil kunci je, tanpa berhenti. Ambil tubik semula. Kawan-kawan dia tanya, nak pergi mana tu? Jangan berhenti-berhenti Kata bergaduh. Sakit perut, senok perut, nak masuk dalam tandah. Baik. Sebab dia diharamkan kepada perempuan yang haid melintasi masjid kalau sekiranya dibimbang mengotori masjid, siyanatan lil masjidi minan najasah. Siyanatan maf'ulun li ajli, kerana menjaga dan memelihara masjid daripada najis. Darah kan najis. Tetapi fa in aminathu jaza lahal ubur. Maka jika aminathu, amin maksudnya berasa aman, selamat. Selamatlah ia najis. Selamat najis itu kembali kepada bukan fa in aminathu, jika merasa amanlah perempuan tersebut daripada mengotori masjid. Itu maksud aminathu. Jazalahal ubur. Jadi kalau sekiranya dia tidak rasa bimbang lah mengotori masjid, kan tadi kan khafat kan, lawang dia aminat. Kalau dia rasa aman, dia rasa selamat lah daripada mengotori masjid, dia aminat. Fa'il bagi aminat dhamir mustatir, takdir hiya kembali kepada al-mar'ah, hu maf'ulun bih kembali kepada talwithahu. Itu daripada sudut marji' dhamir. Maka jika rasa amanlah perempuan daripada mengotori masjid, jazalahal ubur, jawab hukum dia adalah harus bagi perempuan itu melintasi. Okey, tidak melintasi melintasi masjid. Al-ubur ay uburul masjid. Bandingannya adalah kal junub, seperti orang yang berjunub. Tetapi lakin ma'al karahati kama fil majmu'. Tetapi hukum dia adalah makruh. Walaupun harus tapi serta makruh. Makruh di sini adalah makruh tanzih, bukan makruh tahrim. Maksudnya tidaklah berdosa tapi tak comel lah. Dah Khatib Asy-Syarbini kata makruh, dia ambil mana? Dia kata aku ambil daripada ulama mu'tabar dalam mazhab Imam Syafi'i juga. Siapa? Kama fil majmu', ay kama thabata fil majmu', seperti barang yakni hukum yang sabit di dalam kitab Al-Majmu' syarah bagi Muhadzab karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Okey, habis. Ni permasalahan lain pula ni. Wala khususiyata lil haidhi bihadha. Dan bukanlah khususiyat, bukanlah suatu ataupun khusus bagi perempuan yang haid bihadha, dengan ini. Hukum ini bukan hanya khusus untuk perempuan yang haid. Hukum masuk dalam masjid haram. Kalau sekiranya bimbang mengotori masjid, bukan hanya khusus kepada perempuan yang haid. Bahkan kullu man bihi najasatun yakhafu talwithal masjid
yakhafu talwisal masjid minha mithluha, bukan kullu mubtada, mithluha khabar, setiap, man mereka, bihi ada padanya, najasatun bihi khabar muqaddam, najasatun mubtada muakhar. Jumlah tu jadi silah bagi man, setiap mereka yang ada padanya najis. Patut yakhafu yang bimbanglah ia iman, talwisal masjid mengotori masjid, minha daripada najis tersebut. Setiap mereka yang ada pada tubuh badannya najis, pada pakaian najis, kalau dia masuk dalam masjid, dia bimbang dia akan mengotori masjid, hukum dia adalah mithluha. Mithluha khabar bagi kullu. Kullu man, kullu mubtada. Setiap mereka yang ada padanya najis, yang dia bimbang mengotori masjid daripada najis tersebut, hukum dia adalah seumpama al-haid. Mithluha mithlul haid. Contohnya, kaman bihi salasul baul, seperti mereka yang ada padanya salasul baul. Salas berterusang, al-baul air kencing, berterusang air kencing duk tubik semua. Mereka yang ada padanya berterusang air kencing. Jangan baca salis, sebab salis adalah wasaf, salas adalah masdar. Kena baca salas, berterusang air kencing. Mereka yang ada padanya air kencing duk tubik semua. Orang cakap kita kata mambihi salasul baul adalah orang yang berpenyakit kencing dedas. Jadi air kencing duk ada semua. Jadi kalau dia masuk dalam masjid akan mengotori masjid. Kalau dia bimbang mengotori masjid, hukum dia adalah haram. Kalau dia tidak bimbang mengotori masjid dengan melalui air kencing dia, maka tidaklah haram. Okey, jelas kan? Baik. Ni dalam masalah dia, bukan masalah berhenti dalam masjid ni, masalah mengotori masjid. Dia orang yang ada air kecing, duk tubik semua, dia boleh berhenti dalam masjid. Dia tidak sama dengan perempuan yang haid. Ni bukan masalah lalu dalam masjid kan, dia masalah orang puang. Kalau berhenti hukum dia adalah haram. Perempuan yang haid kalau lalu hukum dia adalah haram kalau bimbang mengotori masjid. Kalau tidak bimbang mengotori masjid, hukum dia adalah harus, tapi bersama dengan makruh. Harus serta makruh. Manakala orang yang ada pada tubuh badan dia najis, dia masalah haram ni kalau dia bimbang mengotori masjid. Tapi kalau dia duduk dalam masjid tapi tidak mengotori masjid, sebagai contoh, dalam poket dia ada cicak 2-3 ekor, sebagai contoh, cicak mapuh, sebagai contoh, dia tidak haram duduk dalam masjid sebab dia tidak mengotori masjid. Cuma kalau mengotori masjid, bimbang mengotori masjid, barulah hukum dia adalah haram. Sama juga dengan wastihadatun, perempuan yang ada darah istihadah. Perempuan yang ada darah istihadah haram tak dia masuk dalam masjid? Tidak haram. Nak duduk dalam masjid tidak haram, lalu dalam masjid pun tidak haram. Tetapi kalau dia bimbang mengotori masjid, maka ketika tu haram. Kalau tidak bimbang, tak ada masalah. Wa man bina'lihi najasatun ratbatun, dan mereka yang ada di kasutnya, najasatun ratbah, najis yang basah. Kasut dia ada najis yang basah. Ni masalah dulu. Sekarang ni orang nak masuk dah kasut dalam masjid. Dulu di zaman Rasulullah, oleh kerana lantai masjid adalah pasir, batu-batu yang kecil, maka para sahabat dengan Rasulullah masuk dalam masjid bersama dengan kasut dia, bersama dengan selipar dia. Na'al makna selipar lah, alas kaki. Baik. Jadi masuk dalam masjid dengan selipar dia, dengan kasut dia. Jadi orang yang tapak kasut dia ada najis yang basah, yang dapat mengotori masjid, maka kalau dia bimbang mengotori masjid, tidak boleh dia masukkan kasut tersebut dalam masjid. Tapi kalau dia nak masuk juga, fa in aradad dukhul, maka jika dia nak masuk juga, fa in aradad dukhula bihi, bi na'lihi, bihi kembali kepada na'lihi, falyadlukhu, maka hendaklah dia gonyoh. Hu kembali kepada na'l, gonyoh dulu. Gonyoh di mana? Di tanah, gonyoh dulu supaya hilang najis yang berada pada kasut dia. Gonyoh saat itu qabla dukhulihi, sebelum daripada masuk ke dalam masjid. Jadi apabila dia gonyoh, maka hilanglah ain ataupun zat ataupun jirim najis yang berada pada kasut dia. Apabila hilang belaka kasut dia, tidak akan mengotori masjid. Cuma adakah dikirakan kasut dia suci dah lepas daripada dia gonyoh? Maka di sini ulama fiqh berbeza pandangan.
Mazhab Imam Syafi'i belum lagi dikirakan suci. Kalau tak ada dah ain dia, tidak ada dah sifat-sifat dia, maka kasut dia dinamakan ataupun kasut dia masih lagi dihukumkan sebagai mutanajis, tetapi najis hukmi, bukan najis ain. Kita mengikut mazhab Imam Syafi'i kerana hak yang dapat menghilangkan najis dalam mazhab Imam Syafi'i adalah air. Baik, namun ada sebahagian daripada ulama mengatakan tanah pun dapat menghilangkan najis. Adalah perbincangan di kalangan ulama fiqh. Baik. Katanya wathaniha, dan yang keduanya, yang kedua daripada perkara yang haram kepada perempuan yang haid, yang selain daripada perkara yang haram dengan sebab janabah. Sebab perkara yang haram dengan sebab janabah saat itu kabodah. Dia wathaniha ha tu kembali kepada asyaul ukhar. Pasal tak perkataan wa asyaul ukhar? Kita tengok atas sikit saat itu, wa yadullu ala annahu aghladu minha annahu yahrumu biha ma yahrumu biha, patu wa asyaun ukhar, dan beberapa perkara yang lain. Wa thaniha, dan yang kedua daripada beberapa perkara yang lain yang diharamkan kepada perempuan yang haid, yang selain daripada perkara yang diharamkan kepada orang yang berjunub. Yang keduanya adalah as-saum, puasa. Puasa. Dalilnya adalah dalil ijma', kerana ijma' ulama. Sepakat ulama mengatakan diharamkan kepada perempuan yang haid puasa. Anda duk fikir juga kenapakah Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala mengatakan bahawasanya dalil kepada pengharaman puasa kepada perempuan yang haid adalah ijma'. Dia tidak mari dalil daripada Quran dan dalil daripada hadis. Faham? Tidak mari dalil daripada Quran dan tidak mari dalil daripada hadis. Apa dia buat mari ijma'? Kerana duk kaji-kaji, anda duk tengok rupa-rupanya kalau kita cari ayat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada suatu hadis yang sahih yang secara jelas. Kalau cakap bahasa ulama, tidak ada hadis yang sahih lagi sarih. Sarih ni yang jelas mengharamkan. Tidak ada hadis yang sahih yang sarih melarang perempuan yang haid daripada melakukan ibadat puasa. Ada sebahagian daripada ulama menjadikan hadis Aisyah sebagai sandaran bahawasanya perempuan yang haid diharamkan puasa, iaitu hadis ketika Muadzah mari tanya Aisyah berkenaan dengan kenapakah perempuan yang haid kena qada balik puasa dia tapi tidak perlu qada sembahyang. Muadzah dia mari tanya Aisyah, ma balul haid taqdi as-saum wa la taqdi as-salah. Maka kata Aisyah, aharuriyatun anti? Kata Muadzah, lastu biharuriyah walakinni as'al. Maka kata Aisyah, kunna yusibuna dhalik fanu'maru biqada'i as-saum wa la nu'maru biqada'i as-salah. Kami dulu di zaman Rasulullah mengenai kami perkara tersebut. Maksudnya kami juga datang haid. Lalu kami diperintahkan untuk qada balik puasa. Fanu'maru biqada'i as-saum wa la nu'maru biqada'i as-salah, dan kami tidak diperintahkan untuk qada sembahyang. Jadi sebahagian daripada ulama menjadikan hadis ini sebagai sandaran, sebagai dalil pengharaman puasa kepada perempuan. Cuma dalam hadis ini tidak sebut secara jelas. Ada tak sebut secara jelas? Ada tak? Dilarang puasa. Hanya sebut dulu kami diperintah untuk qada puasa. Perkataan diperintah untuk qada puasa, okey, sebagian ulama kata menunjuk di atas batalnya puasa kepada perempuan yang haid. Okey, boleh faham? Menunjuk di atas larangan puasa kepada perempuan yang haid. Tetapi sebenarnya tidaklah tepat menjadikan hadis ini sebagai dalil kepada pengharaman ibadat puasa. Kerana bukan semua benda hak yang dituntut untuk qada, ataupun bukan semua perkara hak yang, ataupun bukan semua puasa hak yang dituntut untuk qada pada asalnya tuang dia saat itu diharamkan melakukan ibadat puasa. Boleh faham tak? Sebagai contoh, orang yang bermusafir wajib tak dia qada balik? Wajib.
wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Wajib dia kena qada balik. Tapi adakah dilarang dia berpuasa? Tidak. Maksudnya bukanlah semua orang yang dituntut untuk qada balik puasa dilarang untuk dia berpuasa. Jadi hadis ni tidak lagi boleh dikatakan secara jelas menunjuk pengharaman melaksanakan ibadat puasa kepada perempuan yang haid. Di sana ada hadis yang lain. Hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah kata lagu mana? Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna akthar ahli nar. Wahai para perempuan, perbanyakkanlah bersedekah sebab diperlihatkan kepada aku kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan perempuan. Maka ada seorang perempuan tanya sebab dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ringkas, alaysat idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum? Bukankah apabila haid perempuan dia tidak berpuasa dan dia tidak sembahyang, lam tusalli wa lam tasum? Dia belum lam kan? Belum. Dia tidak sembahyang dan dia tidak berpuasa. Ada sebahagian ulama menjadikan hadis ini sebagai larangan. Tapi kalau kita tengok, bukan larangan. Hanya menyatakan dia tidak sembahyang, dia tidak berpuasa. Okey, boleh faham? Jadi bermakna tidak ada larangan yang jelas daripada Quran dan daripada hadis. Tapi pada hakikatnya ia adalah dilarang. Cuma anda kabarkan tidak ada larangan yang jelas daripada Al-Quran dan hadis terhadap perempuan yang haid daripada melakukan ibadat puasa. Tidak ada larangan yang jelas. Jelas tak? Tapi pada hakikatnya memang dilarang. Cuma kita nak cari daripada sudut perkataan Rasulullah yang menyebut bahawasanya, ataupun dalam Quran yang menyebut bahawasanya haram, ataupun ayat-ayat yang menunjuk bahawasanya, ataupun hadis-hadis yang menunjuk bahawasanya di sana ada larangan yang jelas kepada perempuan yang haid melakukan ibadat puasa. Itu tidak ada. Maka sebab itulah ulama ketika menyatakan bahawasanya diharamkan kepada perempuan yang haid daripada melakukan ibadat puasa, dalilnya, alasannya adalah ijma' ulama. Okey, boleh faham? Benda tu memang dilarang. Tapi oleh kerana tidak ada menyebut secara jelas, maka ijma' ulama mengatakan hadis-hadis tersebut dijadikan, difahami bahawasanya ia adalah dilarang. Okey, boleh faham? Walaupun tidak ada perkataan Rasulullah sebut secara jelas. Dan benda ni disepakati oleh, tak ada khilaf sikit pun di kalangan sahabat, di kalangan sahabiyat dan ulama-ulama yang datang selepas daripadanya. Okey, panjang cerita bab lil ijma'. Maksudnya sebab benda dia buat bagi perkataan lil ijma', dia buat bagi ayat Quran, dia buat bagi hadis, kerana kita khabar saat ni tidak ada ayat Quran ataupun tidak ada hadis yang sahih yang jelas menyebut pengharaman, secara jelas menyebut pengharaman kepada perempuan yang haid daripada melakukan ibadat puasa. Sebab tu dia bagi perkataan lil ijma'. Maksudnya sandaran ni adalah ijma' ulama. Tetapi ada hadis yang boleh difahami, tapi tidak disebut secara sharih. Kan kita kemudian perkataan kadang-kadang hadis itu sahih tapi tidak sharih, tidak jelas. Cuma difahami. Kadang-kadang hadis tu tidak sahih tapi sharih. Okey, boleh. Ni anda kamu tadi benda, tidak ada perkataan yang sahih lagi sharih. Menjelaskan perkataan Rasulullah dalam yang mana Rasulullah melarang, mengharamkan kepada perempuan yang haid daripada melakukan ibadat puasa. Sebab itulah ulama fiqh menyebut perkataan lil ijma'. Okey, jelas ha? Lil ijma'i ala tahrimihi wa adami sihhatihi. Kerana ijma' di atas tahrim pengharamannya, wa adami sihhatihi, dan tidak sah. Bukan setakat haram, bukan tidak sah. Haram serta tidak sah. Jadi sepakat ulama mengatakan haram perempuan yang haid daripada melakukan ibadat puasa. Kalau dia buat juga, maka sepakat ulama mengatakan tidak sah. Itu maksud ada tahrimihi wa adami sihhati. Sebab dia dua perkara. Ijma' di atas tahrim dan ijma' di atas tidak sah. Faham? Sebab ataf dengan waw kan? Ataf dengan waw, di al-aslu fil atfi lil mughayarah. Asal pada ataf adalah berbeza di antara ma'tuf dengan ma'tufun alaih. Qala al-imam, berkata oleh imam. Dia kalau sebut kata imam dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, maka maksud dia adalah Imam Abul Ma'ali
Imamul Haramain Al-Juwaini. Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Tapi kalau dalam kitab usul fiqh mazhab Imam Syafi'i, kalau sebut kata imam, itlaq kata imam, maka dia merujuk kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Ar-Razi. Sekali lagi ya, perkataan imam dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i kalau diitlaqkan maka dia merujuk kepada siapa? Imam Al-Haramain. Berkata oleh Imam Al-Haramain. Wa kaunus sawmi la yasihhu minha la yudraku ma'na. Keadaan puasa tidak sah daripada perempuan yang haid tidak diketahui makna dia. Maksud dia tidak diketahui makna dia. Dia kita hukum hakam yang ditetapkan oleh syarak, dia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya dia panggil dia ma'qulul ma'na. Yang keduanya dipanggil amrun ta'abbudi. Kalau benda tu ghairu ma'qulul ma'na, kita tidak memaham, kita tidak tahu apakah maksud daripada hukum ini, daripada penetapan ini, maka tu dipanggil dia amrun ta'abbudi. Amrun ta'abbudiyun. Kalau kita tahu benda illah dia, kita tahu illah dia, makna dia, sebab dia syarak menetapkan hukum ini, maka tu dipanggil dia, istilah dia ma'qulu al-ma'na. Okey, boleh faham. Jadi sekarang ni orang puan yang haid dilarang berpuasa. Diharamkan kepada perempuan yang haid daripada melakukan ibadat puasa. Adakah amrun ta'abbudiyun ataupun ma'qulul ma'na? Okey, boleh faham tak? Kita buat contoh lain ya. Kita nak faham masalah amrun ta'abbudi dengan ma'qulul ma'na. Sembahyang Zuhur 4 rakaat. Sembahyang Maghrib 3 rakaat. Isyak 4 rakaat. Subuh 2 rakaat. Hal tu amrun ta'abbudi ke ma'qulul ma'na? Amrun ta'abbudi. Faham? Amrun ta'abbudiyun. Ghairu ma'qulul ma'na. Faham? Tidak difahami maksud dia, makna dia, illah dia tidak tahu. Faham? Maka itu dipanggil dia amrun ta'abbudi. Sekarang ni perempuan yang haid dilarang kepada dia berpuasa. Amrun ta'abbudi ke ataupun ma'qulul ma'na? Imamul Haramain dia kata la yudraku ma'nahu. Apa maksud la yudraku ma'nahu? Ghairu ma'qulul ma'na. Dia maksudnya amrun ta'abbudi. Faham? Baik. Sebab dia, sebab kata Imamul Haramain, li'anna at-taharata, kerana sesungguhnya taharah. Taharah laysat masyrutatan fihi. Bersuci tidaklah disyaratkan padanya pada al-asaw. Adakah disyaratkan perempuan yang puasa saat itu mesti kena bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar? Tidak. Orang puasa mesti kena ada wuduk? Tidak. Orang puasa mesti kena suci daripada hadas besar? Tidak. Mana dalil ataupun sandaran ataupun dalil bahawasanya puasa tidak disyaratkan padanya bersuci? Dalilnya Rasulullah berjunub pada malam hari dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi setelah daripada keluar fajar. Dalam hadis yang diriwayat daripada Aisyah. Jadi bermakna pada permulaan siang hari Rasulullah berjunub. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjunub. Bersuci tak ketika tu? Tidak taharah. Jadi sah tak puasa Rasulullah? Sah. Kita tengah-tengah kita puasa, tiba-tiba kita tidur, orang lelaki biasa berlaku, mimpi, keluar mani. Jadi bermakna kita berjunub. Kita tak ada taharah pada kita kan? Berlaku hadas yang besar. Batal tak puasa kita? Tak batal. Sebab tu dia katakan taharah tidak disyaratkan padanya pada puasa. Jadi kalau taharah disyaratkan pada puasa, kita faham kenapa kau perempuan yang haid diharamkan berpuasa. Sebab dia tidak bertaharah. Jelas kan? Tetapi masalahnya taharah tidak disyaratkan bagi orang yang berpuasa. Sebab itulah kata Imamul Haramain Al-Juwaini bahawasanya diharamkan puasa kepada perempuan yang haid adalah amrun ta'abbudi. Walaupun di sana masih lagi ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan ma'qulul ma'na. Ma'qulul ma'na. Dia kata lagu mana? Dikatakan puasa melemahkan kan? Jadi tak ogok kan? Dan keluar darah haid pun dia tak ogok-ogok. Sebab orang puan dan keluar darah haid jadi buana lain.
Kebiasaan lah. Jadi benda emosi dia pun lain. Jadi apabila berhimpun dua perkara yang darurat kepada perempuan, akan membebankan perempuan. Faham? Okey, ada sebahagian daripada ulama menjelaskan begitu. Ni duk bagi perkataan siapa? Imamul Haramain. Jadi Imamul Haramain duk kaji. Last kali duk nampak gini amrun ta'abbudi lah mudah. Dia benda-benda hak paling mudah amrun ta'abbudi amrun ta'abbudi mudah tak payah fikir banyak. Kalau ma'qulul ma'na ni kena fikir banyak benda illah dia. Okey, habis. Seterusnya, wa hal wajaba 'alaiha thumma saqat aw lam yajib aslan wa innama yajibul qada'u bi amrin jadid. Ni lebih kepada perbahasan usul fiqh ni. Adakah wajib atas perempuan? Hal wajaba, adakah telah wajib as-saum? Wajaba ay wajaba as-saum 'alaiha 'alal haid. Thumma saqat, kemudian gugur ia. Aw lam yajib aslan, ataupun tidak wajib sama sekali. Wa innama yajibul qada'u bi amrin jadid, dan sesungguhnya wajib qada saat itu dengan perintah yang baru. Maksud dia benda. Ini nak khabar benda. Ini kalau orang biasa belajar usul fiqh, ni faham, dia faham dah. Sekarang ni kita secara jelas perempuan yang haid, berarti molek perempuan yang haid, benda haram dia berpuasa. Perempuan yang haid haram dia berpuasa. Dan wajib dia kena qada balik puasa dia. Betul tak gitu? Wajib dia kena qada balik puasa dia. Okey. Perempuan yang haid ni, adakah pada asalnya diwajibkan dia puasa, kemudian gugur puasa tersebut kerana datang haid? Okey, satu. Ataupun tidak wajib daripada asal lagi. Apabila mu datang haid, tak wajib dah kepada mu. Faham? Tak faham lagi? Tak apa lagi? Dan apa lagi? Sekarang ni, orang puang yang haid, kita kena faham, orang puang haid, haram dia puasa. Haram dia puasa, tak boleh dia puasa. Haram dia puasa. Cuma wajib dia kena qada balik. Okey, boleh faham? Wajib dia kena qada balik. Jadi, perempuan yang haid, haram dia puasa. Lepas tu wajib dia kena qada balik. Di sini ulama berbeza pandangan. Adakah ketika mana perempuan yang haid saat ni itu, perempuan yang haid saat ni itu, adakah perempuan yang haid pada awalnya diwajibkan kepada dia berpuasa, kemudian gugur kewajipan tersebut kerana datangnya haid? Okey, satu. Ataupun memang tak wajib daripada asal lagi. Okey, jelaskan. Adakah perempuan yang haid tu sebenarnya dia wajib juga puasa? Maksudnya khitab kewajipan ibadat puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, dikhitabkan kepada perempuan yang haid dan perempuan yang tidak haid. Cuma perempuan yang haid apabila datang haid, maka gugur kewajipan puasa. Pada asalnya diwajibkan juga dia berpuasa, tapi gugur kewajipan puasa daripadanya. Okey, faham lagi? Pada asalnya diwajibkan dia berpuasa, tetapi gugur kewajipan puasa daripadanya apabila dia datang haid. Ataupun kewajipan ibadat puasa saat itu dikhitabkan hanya kepada orang yang tidak mempunyai mani'. Perempuan yang datang haid dia ada mani'. Maksudnya, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Orang beriman mana yang diwajibkan berpuasa ni? Orang beriman yang tidak ada mani'. Jadi bermakna perempuan yang datang haid memang tak wajib daripada asal lagi. Dia tidak termasuk dalam khitab ini. Okey, boleh faham? Ataupun khitab ini dikhitabkan kepada semua, tak kira lah mung ni, tak kira, semua sekali orang lelaki, perempuan, dikhitabkan mereka untuk melakukan ibadat puasa. Tapi apabila datang mani', maka ketika tu gugur ibadat puasa daripadanya. Okey, boleh faham? Allah Rabbi ni payah sikit nak faham tapi faham lah. Tu anda goyak secara ringkas lah. Okey. Ataupun tidak wajib pada asal. Dah tidak wajib pada asal. Tidak wajib pada asal. Maksudnya orang haid memang tidak dikhitabkan kepada dia untuk dia berpuasa. Dan kalau tidak dikhitab, kenapa kau disuruhkan kepada dia qada? Faham? Sebab dikatakan qada saat itu dengan perintah yang lain pula. Qada saat itu dengan perintah
yang lain. Itu maksud benda wa innama yajibul qada'u bi amrin jadid. Hal wajaba 'alaiha thumma saqata aw lam yajib aslan wa innama yajibul qada'u bi amrin jadid. Ni kata benda wajhan. Maksud benda wajhan, wajhan begini takdir kalam dia. Fa fi jawab hadha al-istifham wajhan. Dia wajhan adalah mubtada muakhar, khabar muqaddam dia dihadaf. Wa fi jawab hadha al-istifhami wajhan, dan pada menjawabkan pertanyaan ini ada berapa wajah? Ada dua wajah. Asahhuhuma, yang paling sahih daripada kedua wajah itu adalah athani. Hak yang athani, pandangan yang kedua. Maksudnya tidak wajib daripada asal lagi. Maksudnya tuntutan ibadat puasa dituntut kepada mukallaf yang cukup syarat-syarat wajib. Faham? Antara syarat wajib mesti kena suci daripada haid dan nifas. Jadi ketika orang tu mempunyai tidak cukup syarat wajib, maka tidak dikhitabkan kepada dia ibadat puasa. Okey, jelas tak? Jelas? Itu pandangan yang paling sahih daripada keduanya. Qala fil Basit, telah berkatalah oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Basit. Qala ay qala Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitab Al-Basit, Imam Ghazali ada satu kitab nama dia Al-Basit. Dia ada Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Itu antara nama kitab Imam Ghazali. Telah berkatalah ia, kembali kepada Al-Ghazali. Kalau kita tak tahu siapa pengarang kitab, cara dia kita kata gini. Dia cara nak ingat pengarang kitab. Qala fil Wasit, ay qala sahibul Wasit. Telah berkata oleh pengarang kitab Wasit. Pengarang kitab Basit. Di dalam kitab Basit, siapa pengarang dia? Pengarang dia lah. Tu dah ingat siapa pengarang. Kalau kita ingat, kita sebut lalu lah. Qala Al-Ghazali. Walaysa li hadzal khilafi faidatun fiqhiyah. Tidaklah bagi khilaf ini faedah fiqhiyah. Tak ada faedah benda pun. Tak ada faedah fiqh benda pun khilaf ni. Tak ada masalah benda pun. Tak ada benda, tidak memberi kesan pun kepada fiqh dalam khilaf ni. Memang berlaku khilaf dalam masalah ni, tapi tidak ada kesan dalam ilmu fiqh pun. Tak ada kesan dalam hukum hakam fiqh pun. Itu maksud walaysa li hadzal khilaf faidatun fiqhiyah. Tidak ada bagi khilaf ini faedah fiqh. Tapi Imam Nawawi dalam kitab Majmu' wa qala fil Majmu', dan telah berkatalah ia, siapa ia? Imam Nawawi. Kalau kita tak tahu siapa mengarang kitab Majmu', kita kata sahibul Majmu'. Telah berkata ia Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Dia katakan yadhharu hadha wa shibhuhu fil aymani wat ta'aliq. Zahirlah ini. Mana? Zahirlah khilaf ini wa shibhu, dan sumpama khilaf ini fil ayman, pada sumpah, wa ta'aliq, dan ta'liq. Sama ada ta'liq tolak ke, ta'liq mereka hamba ke. Maksudnya ada juga faedah dia. Khilaf ni ada faedah benarnya. Cuma faedahnya kalau kita nak tengok zahirnya pada bab sumpah dan pada bab ta'liq tolak. Okey, boleh faham? Bi ayyaqul, dengan bahawa berkatalah ia az-zawj, mata wajaba alayki saumun fa anti taliqun. Bila mana wajib atasmu puasa, maka mu orang yang tertalak. Okey, boleh faham? Bila mana wajib atasmu puasa, maka mu orang yang tertalak. Jadi sekarang ni di sana dipanggil ada at-talaq al-mu'allaq. At-talaqul mu'allaq bi amri, talak yang ditaklikkan dengan sesuatu perkara. Sebab ni dibincang dalam kitab fiqh. Jadi tiba-tiba dia taklik benda pelik. Dia manusia ni, kita jangan anggap sama belaka. Manusia kadang-kadang benda hak yang dibuat, benda hak yang cukup pelik. Manusia pelik. Kan? Manusia dah sama belaka. Okey. Ada orang lelaki ni, dia bawa kepada bini dia. Mana dia katakan ni? Mata wajaba alayki sawmun.
Bila mana wajib atasmu mana-mana puasa, asal kata wajib puasa je, maka mu tertolak. Okay, boleh faham? Tiba-tiba masuk Ramadan. Masuk Ramadan, orang puan dia datang haid. Datang haid. Boleh faham? Datang haid 7 hari. Jadi, kalau pandangan yang pertama mengatakan bahawasanya perempuan yang haid pada sebenarnya diwajibkan kepada dia berpuasa, kemudian digugurkan puasa. Jadi atas pandangan yang pertama, masuk je Ramadan walaupun dia datang haid, jatuh tolak. Sebab perempuan yang datang haid juga diwajibkan berpuasa, cuma gugur kewajipan puasa. Pandangan yang kedua mengatakan bahawasanya perempuan yang haid tidak wajib puasa pada awal. Apabila datang haid tak wajib puasa. Maka jatuh tak tolak? Tidak jatuh tolak. Jelas kan? Tak jatuh tolak. Nanti habis haid, wajib dia puasa. Situ tempat jatuh tolak. Okey, boleh faham? 1 Ramadan, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-8 barulah dia mengalami suci. Lepas tu esok wajib dia kena puasa. Atas pandangan yang pertama, jatuh tolak pada hari yang pertama Ramadan, walaupun dia datang haid. Atas pandangan yang kedua, jatuh tolak pada hari yang ke-8. Sebab di situ baru wajib dia berpuasa. Okey, jelas tak? Itu apa yang disebut di Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Tapi wa azhara ghairuhu fawaida ukhar. Jadi ulama lain daripada Imam Nawawi pun cuba kau ada lagi faedah lain. Ada lagi. Jadi masing-masing nak maksudnya pakat bagi idea, pakat bagi pandangan. Ada tak lagi faedah yang fiqhiyah dalam khilaf ini, hak yang kita dapat ambil daripada khilaf ini? Ada tak lagi? Imam Nawawi kata dalam bab al-aiman dan bab ta'aliq. Bab sumpah dan bab ta'liq. Tapi ada juga sebahagian daripada ulama yang lain selain daripada Imam Nawawi menzahirkan akan faedah yang lain. Tetapi ada dhaif. Tetapi bukanlah mengikut pandangan yang kuatlah, mengikut pandangan yang dhaif. Kadang-kadang pusing jauh sangat. Kalau cakap kita pusing jauh sangat. Cuma ana dak ingatlah contoh-contoh dia. Dah ingat contoh dia, contoh ala dhaif tu. Bukan hak yang setengah tu buat mari faedah yang lain, tapi kalau cakap kita warna pusing jauh sangat tu bukan pandangan muktamad jadi gitu jadi gitu. Okey, habis. Katanya wajibu qada'uhu bi khilafis salah, dan wajib qadanya as-saum berbeza dengan sembahyang. Sembahyang tidak wajib qada. Wajib qada puasa tapi tidak wajib qada sembahyang. Dalil wajib qada puasa tidak sembahyang liqauli Aisyah radhiyallahu taala anha, kerana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yusibuna dhalika fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is salah. Baik. Katanya kana yusibuna dhalik, adalah mengenai kami dhalika, oleh demikian itu. Mengenai kami oleh demikian itu. Maksudnya kami pun keluar darah haid juga. Tadi kita cerita dah kan, siapa yang bertanya, bagaimana ke pertanyaan dia. Zalika tu kembali kepada benda al-haid. Sebab itulah yang mari ayil haid. Ayil haid tu bukanlah hadis tu. Hak tu bukan hadis. Hak tu dipanggil mudraj. Kalam yang dimasukkan dalam hadis untuk menafsirkan benda musyarun ilaih bagi zalika. Zalika isim isyarah, dia ada musyarun ilaih. Zalika kembali kepada mana? Dia isyarat kepada benda ayil haidu. Kami pun mengenai juga, kami pun kena juga haid dulu, kami pun datang haid juga. Itu makna kana yusibuna zalik. Lepas tu fa nu'maru, maka diperintahkan akan kami. Nu'maru fa'al mudhari' bina majhul. Dia tidak sebut Rasulullah perintah, tetapi tidak ada hak yang memerintahkan mereka dalam melakukan ibadat melainkan Rasulullah. Sebab itulah hadis ini walaupun hadis mauquf tapi fi hukmi al-marfu'. Sebab Aisyah kata lagu mana? Faduk maru. Maka diperintah kami bi qada'is saum, dengan qada puasa, wala nu'maru bi qada'is salah, dan tidak diperintah kami dengan mengqadakan sembahyang. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, juga dikeluarkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Baik. Seterusnya katanya
Sebab itulah Imam Khatib Asy-Syirbini katakan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih maksud dia ai ittafaqa ala ikhrajihi al-Bukhari wa Muslim. Itu istilah muttafaqun alaih. Tapi bukan semua istilah muttafaqun alaih dalam kitab kita boleh kata muttafaqun alaih ni ada sepakat Bukhari dan Muslim. Bukan mesti begitu. Dia ada kala perkataan muttafaqun alaih, muttafaqun alaih, istilah dia berbeza dengan apa yang biasa kita dengar. Biasa kita dengar muttafaqun alaih adalah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi ada juga penggunaan muttafaqun alaih bukan begitu. Okey. Itu kena bincang dalam ilmu hadis lah pula. Muttafaqun alaih maksud dia muttafaqun alaih ay ittafaqa ala ikhrajihi al-Bukhari wa Muslim. Sepakat di atas mengeluarkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim. Katanya wan aqada al-ijma'u ala dhalik, dan telah berlaku ijma' di atas demikian itu. Benda wajib qada puasa, tidak wajib qada sembahyang. Ijma' ulama tanpa ada khilaf. Baik. Wa fihi min al-ma'na anna as-salata takthuru fayashqu qada'uha bi khilafi as-shaum. Dah apa sembahyang kena tak wajib qada, puasa kena qada balik. Sebab dia sebenarnya sebab tu adalah Rasulullah yang menetapkan perkara tersebut. Cuma ada tak hikmah dia ataupun ada tak alasan-alasan yang kita boleh nampaklah, boleh kita fahamlah. Ada tak? Dia kata wa fihi minal ma'na, dan padanya daripada makna anna as-salata takthuru, bahawa sesembahyang tu banyak. Fayashqu qada'uha, maka susahlah qada sembahyang, bi khilafi as-shaum, berbeza dengan puasa. Kan sembahyang banyak kan? 5 waktu sehari banyak. Kalau main haid 10 hari dok ke 50 waktu. Faham? Dan perempuan bukan sengaja untuk tinggal sembahyang. Kalau masalah sengaja tu lain. Faham? Jadi oleh kerana tengok sudut itulah payah. Manakala puasa dak banyak mana? Dah 7 hari setahun, 10 hari. Hak yang dia datang haid pada bulan Ramadan, habis banyak 15 hari. 15 hari setahun. Dah setahun berapa ratus hari. Allah, 15 hari dengan setahun. Obat sikit aja. Okey, boleh faham? Sebab tu dia kata lagu mana? Wa fihi minal ma'na anna as-salata takthuru fayashqu qada'uha bi khilafi as-shaum, berbeza dengan puasa. Wa qad a'ada al-musannifu mas'alat as-salati fi awail as-salah, dan sesungguhnya telah mengembali oleh musannif Rasul i'adah, dia akan ulangi baliklah. Musannif di sini Imam Nawawi, mas'alat as-salah, masalah sembahyang yang kata kena qada saat itu, yang kata tidak wajib qada saat itu, dia akan ulang balik masalah ni fi awailis salah, pada permulaan sembahyang, pada permulaan bab sembahyang. Pengarang kita akan bincang balik. Lepas tu dia nak bincang pula wahal yahrumu qada'uha aw yukrah fihi khilafun dzakarahu fil muhimmat. Dan adakah haram qadanya sembahyang ataupun makruh yukrahu aw yukrahu qada'uha? Sembahyang ni memanglah dilarang tidak wajib qada. Dan kalau qada hukum dia haram ke hukum dia makruh? Orang puan tu jenis rajin juga. Rajin tak bertempat. Nak qada juga sembahyang. Apakah hukum, haram ke makruh? Itu maksud wahal yahrumu qada'uha aw yukrah. Okey, boleh faham? Fihi ay fi jawabi hadzal istifham, pada menjawab pertanyaan ini khilafun, ada khilaf di kalangan ulama, khilafun bainal fuqaha, zakarahu, telah menyebut khilaf, telah menyebutlah ia kembali kepada pengarang kita Al-Muhimmat. Mudah je. Telah menyebutlah ia pengarang kita Al-Muhimmat. Hu akan dia akan hadzal khilaf. Sebab dah ingat tu nama pengarang kita Al-Muhimmat. Imam Al-Asnawi ke nama siapa? Pengarang kita Al-Muhimmat. Anda lupa dah. Dia muhimmah dalam yang kita biasa, yang orang biasa belajar kitab Jawi bab nikah tu hak lain. Ini Muhimmat ni kita Arab. Zakarahu fil Muhimmat. Tak teringat. Telah menyebutlah ia siapa? Sahibul Muhimmat. Hu akan dia akan hadzal khilaf fil Muhimmat. Baik. Jadi untuk hari ni kita kena berhenti sini dululah. Nanti insya-Allah kita akan sambung balik. Kita akan ambil daripada perkataan wahal yahrumu qada'uha aw yukrah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.